Okay, hey guys. So hari ini kita akan sambung. Saya akan tunjukkan pada you all cara-cara macam mana kita nak configure NAT and then kita attach the NAT kepada root table for this private subnet lah, so that this private subnet can access to the internet. Okay, so ini basically dalam step 6 ni, ini adalah supposedly apa yang you guys dah buat dekat dalam lab yang sebelum ni. Okay, so you guys ada satu VPC and then dalam VPC ni kita ada dua subnet which is private public subnet. This public subnet is accessible to the internet and this private subnet yang ni is isolated lah, this one is internal network. Okay, so basically apa yang kita nak buat adalah kita nak bagi this EC2 for this database server to access to the internet. Kalau ikutkan sekarang ni dia tak boleh access to the internet lah kan. So apa yang kita perlu buat adalah kita akan pergi ke lab activity 6 which is kita akan create satu root table yang baru, yang mana this root table is associated to this private subnet, and then any default ataupun any external network will be forwarded to the internet via this net lah. Okay, so itu basically apa yang kita akan buat. So untuk NAT dalam AWS, macam saya dah explain sebelum ni, dia ada dua jenis, iaitu first is net instance, which is yang ni basically dia adalah net which is based on EC2 instance. So you guys boleh guna saja EC2 instance, select net punya template and then kita boleh terus run the net punya ni EC2. Dan satu lagi adalah by using the net gateway. Yang ni adalah it is a software managed by the AWS and it is high availability lah. Okay, so sekarang saya akan tunjuk pada you guys. Kalau kita tengok pada step 1 is on how to create a net gateway for private subnet, ini yang by using the net instance. So basically apa yang kita akan buat adalah saya akan create satu VPC one net instance, okay, net EC2 instance dekat public, okay, dekat public subnet. Kenapa kita letak dia dekat public? Sebab this one should be accessible to the internet. Okay, so any data ataupun any traffic from this private subnet will be forwarded to this EC2 instance ataupun this net, dan this net akan forward the traffic to the internet. So basically itu adalah function of this VPC. Okay, dan this VPC juga is associated to this VPC one web security group. Okay, so maknanya once you duduk dekat dalam this public subnet, so any EC2 will be associated to this subnet sub security group lah. Itu bila kita dah set nanti. Okay, so basically ini adalah apa yang saya akan tunjuk sekarang. Okay, so kalau macam juga tengok dekat sini, apa yang kita akan buat lagi adalah kita akan create one more routing table. Okay, sebagai contoh sekarang ni you guys dah tahu dah. Okay, you guys dah tahu dah untuk root table. Okay, untuk root table ni dia cuma boleh ada satu saja default gateway. Okay, so basically kalau macam by default sebelum ada ni kalau kita tengok yang sebelum ni punya topologi, kalau you guys tengok sini, kita memang dah ada satu root table. Okay, this root table, okay, for each default route ataupun for each default route, it will forwarded to this internet gateway. Okay, so sekarang ni basically, okay, untuk kedua-dua untuk public subnet ni yang atas ni, okay, once dia nak access to the internet, okay, dia akan redirected, dia akan traffic tu dia akan forwarded to this root table, and then this root table once dia dah ada default route tu, so dia akan forward directly terus ke internet gateway lah. So then this public subnet akan dapat access to the internet. Okay, so sekarang kita nak this private subnet juga boleh access, and then dia tak boleh access through this internet gateway. Okay, basically sebabnya this one is isolated, so dia perlukan satu public IP untuk access to the internet. So apa yang kita buat adalah kita kena create satu lagi. Okay, basically yang ini sekarang ni. So apa yang you guys buat, okay, tadi dah bertukar, dia akan jadi this one is main root. Okay, yang bawah ni dia dah pergi ke atas.
Okay, so this one is the new one. Okay, so basically apa yang saya akan buat adalah saya akan create satu lagi root table. Okay, satu lagi root table yang this root table dia akan forward traffic daripada private terus ke net, and this net dia akan redirect the traffic terus through this internet gateway. Itu basically apa yang dia akan buat lah, sebabnya this private subnet dia tak ada public. So in order for this di situ dekat dalam private to communicate with internet, so kita mesti redirect from by using this root table. Okay, kita akan forward dia ke net, and this net akan forward the traffic to the internet gateway. Itu adalah apa yang saya akan tunjuk. Okay, so itu adalah sedikit sebanyak apa yang saya nak tunjuk. Okay, so kita pergi kepada tutorial macam mana nak create first. Okay, so saya pergi dekat bahagian okay, saya akan tunjuk dekat sini. Okay, so basically sekarang saya dekat bahagian AWS. Okay, so dekat EC2 EC2 saya, so basically you guys akan nampak dekat sini saya ada dua instance. So this one is saya dah terminate lah. So saya ada dua instance, yang ni adalah instance DB. DB is located on private. Okay, this one web is located on public subnet lah. Okay, sekarang saya nak bagi this private this DB database server connected to the internet. Okay, basically sekarang ni this DB tak boleh access to the internet. Okay, so macam mana cara nak buat, ataupun kita testing dululah kalau macam you guys nak tahu. So kita try dulu connect. Okay, connect. Okay, untuk access to the DB, okay, untuk access to the DB ni kita kena through this one lah, through this web, sebab kita kena access dulu dalam internet network baru kita boleh access to this DB. Okay, so basically apa yang you guys perlu buat, pergi sini, tengok this IP 2.93. So saya masuk sudo su. Okay, so SSH ec2-user alias then -i my key lah. Kalau you guys dah ada key, so boleh guna terus. Okay, so sekarang saya dah access to this my VPC DB. Okay, dekat dalam private network saya. So saya cuba try, cuba dulu sudo yum update. Okay, so you guys akan nampak kat sini sekarang dia tak akan dapat access ke internet. So dia tak boleh update dia punya repository, and then saya juga tak boleh buat installation lah. Kalau macam saya nak buat try installation, yum install httpd, so dia akan jadi macam ni lah. So this one means that dia tak boleh access. So sekarang saya nak bagi this VPC 1DB boleh access to the internet by using the net. Okay, so itu adalah basically apa yang saya akan buat. So first, apa yang saya akan buat, saya kena create dulu. Kalau ikut kat sini, okay, so basically kalau ikut sini, saya akan create dulu satu net instance by using the EC2. Okay, so saya pergi dekat sini. Okay, saya create launch instance. Okay, so sekarang ni kalau ikutkan AWS ataupun AWS, dia dah sediakan net punya instance which is developed by community MI. So you pergi klik dekat bahagian community MI, so you search saja NFT net. Okay, so nampak ni dia ada Amazon MI VPC net. Yang ni is configured to to perform the net punya translation. Then you select saja. So you pilih kat sini T2 micro, the basic one. So configure instance. So yang ni you kena tukar, pergi ke my VPC, and then biasa di subnet it is located supposedly to public subnet. So you pilih public subnet. Okay, you akan tahu nampak dekat sini. Okay, this one auto assign IP address is enabled. So you next add storage, biar dia remain default. Name kat sini saya masuklah name, saya pergi nama dia adalah my VPC1-NAT. Okay, saya nak buat nama dia macam ni. So saya tekan next, pergi configure security group. Okay, yang ni security group kita dah buat dalam lab yang sebelum ni. So saya pilih saja untuk web. Okay, yang ni web SG. Okay, then saya review and launch. Okay, so saya launch kat sini. So saya pilih my VPC1.key lah. Kalau you guys dah ada key, so you guna saja key yang sama. Okay, then launch instance. Okay, once dah ada instance, okay, so you guys dah ada ni. So abaikan yang atas ni, yang dah terminate ni. Okay, ini adalah tadi dekat dalam kelas tadi. Okay, so sekarang ini adalah instance yang baru saya dah set up.
And then dia punya IP adalah yang ni. Dia dapat IP, public IP Okay, ini adalah saya punya private IP. So yang ni tak ada masalah lah. So basically apa yang kita kena buat sekarang? So you guys kena redirect. Okay, you guys kena forward. Macam sebagai contoh kat sini, sekarang kita dah ada satu EC2. Sekarang ni kita nak bagi traffic yang ada dekat private ni is redirected to this ataupun is forwarded to this NetPC, and then this NetPC akan forward ke internet gateway ataupun keluar ke internet. Okay, then sebelum tu you guys kena ingat, okay, untuk EC2, okay, firstly dia akan first apa yang dia akan buat, EC2 ni akan buat adalah dia akan check source and destination. Okay, setiap traffic dia akan check source and destination. If traffic and destination tu is not itself, so dia akan discard traffic tersebut. Tetapi disebabkan kerana this EC2 dia adalah net, kita nak configure dia as a net, so kita kena disable. Disebabkan kerana untuk net operate, dia mesti forward traffic daripada orang lain, traffic daripada yang bukan daripada dia. So kita kena disable this source and destination check. Macam mana cara dia? So you pergi dulu dekat bahagian sini, bahagian net ni. So you right click. So you pergi dekat bahagian security. It's not security, it is dekat bahagian networking. Then you nampak ni, change source and destination check. So you pergi dekat sini. So you akan nampak dekat sini, if this is a net instance, you must stop source and destination checking. A net instance must be able to send and receive traffic when the source and destination is not itself. Sekarang kita nak forward traffic daripada EC2 yang lain. So kalau macam you guys enable this source and destination check, dia cuma akan boleh forward traffic daripada diri dia sendiri saja. Dia tak boleh forward traffic daripada traffic ataupun EC2 yang lain. Okay, so untuk net you kena disable. So first you click stop. Okay, then you save. And then sekarang okay, you dah disable. Okay, you dah disable, settle bug tu. And then sekarang kita mesti forward any traffic yang ada dekat sini, kita kena forward dia kepada net. So means that you kena ada satu route table yang baru. Sebabnya this route table, main route table, okay, dia memang kita dah set dia, default dia, kita akan forward dia ke internet gateway. Tapi yang sini kita nak buat daripada this private subnet, kita akan forward dia kepada net, and this net dia akan forward terus ke internet lah. Basically macam tu. So macam cara nak buat, so you pergi dekat bahagian EC2, VPC dekat bahagian VPC. Okay, so pergi ke bahagian route table. Okay, sekarang kita ada dua. This one is main route table. Okay, so nampak main route table for VPC. So kita nak create the second one. Okay, so macam cara nak buat. So you create route table. So you masukkan nama dia my VPC. Then saya akan buat, this one is saya letak RT2 lah. RT2 means that dia adalah route table yang kedua. So VPC you kena associate lah this route table dekat mana. So sekarang ni saya akan associate dia dengan root my VPC punya VPC, and then you just tekan create. Okay, once you dah create, so you akan ada dua lah. Okay, untuk root table dekat VPC kita ada dua. Satu yang ni, satu yang ni lah. Yang ni is main one. So yang ni adalah second yang saya dah create. Okay, ada dua. So sekarang this one saya nak associate dia dengan private network. Okay, sebabnya yang ni saya nak gunakan untuk private network. So cara dia adalah macam mana kita nak associate dia kepada private network. You pergi dekat bahagian subnet association. So you edit subnet. So you tick pada private subnet. Okay, sekarang saya nak associate means that this one, this route table yang kedua ni, route table 2 is for private subnet. So saya associate dia dengan private subnet, and then saya pergi ke root. So saya edit. So saya masukkan default route. So default route ni saya masukkan instant lah. Instant saya akan masukkan this my VPC1 net. Okay, then saya save. Okay, selesai tu means selesai lah. Okay, selesai kerja kita. So sekarang apa yang dia akan buat adalah, kalau you guys tengok ke sini, sekarang saya dah create satu route table, secondary route table. So di route table saya akan buat, saya akan forward, saya dah associate dengan private subnet, and then saya dah associate this route table dengan this private, and saya dah forward any default route ke this EC2. Then EC2 akan forward lah you punya traffic kepada internet. Okay, so selesai bab 2. Okay, so sekarang kita nak testing.
sama ada this net ni, net kita ni boleh operate ataupun tak, and then this private network, EC2 yang ada dekat dalam private network ni boleh access to internet ataupun tak. So macam mana cara dia? You pergi ke bahagian AWS ni, console, you pergi ke bahagian EC2. So macam biasa, you pergi dekat bahagian instance, so you access ke web. Okay, you pergi ke web, so you connect dulu to this web server, and then okay, basically settle. So you pergi masuk sudo su, mudahkan USSH ke ni ke my VPCDB dekat dalam private tu. Okay, then cuba kita try sudo yum update, enter. So nampak sekarang dia dapat update. So kalau kita nak try testing, sudo yum install httpd, enter. Okay, nampak sekarang nampak dia dapat access to the internet. So dia boleh download dua repo ni. Okay, then sekarang saya boleh tekan yes lah. So sekarang dia download dan dia boleh install. Okay, tadi basically dia tak boleh install, sekarang kita boleh install, maksudnya dia dah boleh dapat directly access to the internet. Okay, so apa jadi kalau EC2 kita down? Okay, so kalau juga tengok dekat ni, apa jadi kalau saya punya net ni is down? Okay, so basically if saya tekan stop the instant, okay, so once you dah stop the instant, apa yang akan jadi adalah, okay, apa yang akan jadi adalah so you punya EC2 yang ada dekat dalam private subnet ni takkan dapat access to the internet. Ianya adalah disebabkan kerana this one is down. So tak ada siapa nak forward the traffic to the internet. Okay, so kalau macam you guys tengok dekat bahagian root table, okay, bahagian root table saya pergi dekat bahagian EC2, bahagian VPC. Okay, so you tengok dekat bahagian root table, and then you tengok dekat my VPC 2. So you guys akan tengok dekat root. Okay, nampak kat sini. So sekarang ni untuk default gateway, yang mana kita akan forward the default gateway ni kepada ni instance kita tadi tu. So nampak dia akan jadi status dia akan jadi black hole. Black hole means that this default route is not available lah. Means that this target dia punya destination ni is not available. So dia akan jadi black hole. Black hole means that dia takkan boleh access to the internet. So apabila you nak cuba, okay, cuba try install. So nampak dia akan jadi, kalau macam saya cuba install paket yang lain, so dia akan jadi tak boleh nak install lah. Kalau macam contoh kat sini saya cuba nak try update. Okay, kat sini dia tak boleh nak update. Sekejap. Okay, so kalau macam juga saya ingat dekat sini, apabila saya cuba nak install saya cuba nak install the HTTPD web server. So saya cuba nak install, nampak dia akan tulis kat sini. Okay, nampak dia akan bagi tahu kat sini dia akan download these two punya ni lah. These two punya installer service, and then bila saya type yes, so apa jadi nampak kat sini, kita akan nampak lah. Okay, kat sini kita tengok, okay, nampak dia tak boleh access to the internet. Nampak dia try ada mirror. So maksudnya sekarang dia tak boleh dapat access to the internet. Kenapa? Dia adalah disebabkan kerana saya punya EC2 for this net instance is down. Okay, so kita tengok kat sini, this one is this instance is down. Okay, so this one is down saya dah stop. So sekarang saya punya network, okay, saya punya EC2 dekat private takkan dapat access to the internet. It's as simple as that. Itu saja untuk aktiviti kali ni. So mungkin next video saya akan ajar macam mana cara nak create net gateway. Sekarang ni saya ajar macam mana cara nak create net instance. So basically macam saya dah bagi tahu awal tadi. So untuk net dekat dalam AWS dia ada dua jenis, iaitu net instance juga net gateway. So sekarang yang saya ajar pada you all ni adalah net instance. So lepas ni saya akan ajar macam mana cara nak create net gateway. Okay, itu saja. Thanks very much.